الأرض الله 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 ربي ولا أشرك به في السماء الله 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 ربي الله الملك القدوس السلام الله الرحمن الرحيم الله 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 ربي الله الملك القدوس السلام الله الرحمن الرحيم الله 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 ربي الله الملك القدوس السلام الله الرحمن الرحيم الله 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 ربي الله الملك القدوس السلام الله الرحمن الرحيم الله ربي. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kita mulakan perjumpaan kita pada malam ini dengan Asasul Quran Al-Fatihah. الله 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 ربي لا أشرك به شيئا في الأرض الله 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 ربي لا أشرك به شيئا في الأرض الله 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 ربي لا أشرك به شيئا في الأرض الله. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah SWT. Suara abang jelas? Jelas suara abang? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana inna antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam mir lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dahulu kini dan selamanya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita pada hari ini, abang akan sentiasa ulang-ulang setiap perkongsian kita, setiap perjumpaan kita, abang akan sentiasa ulang-ulang bahawasanya Allah tu sampai ke hari ini mengizinkan kita menikmati dua perkara, iaitu iman dan Islam. Alhamdulillah, sampai ke hari ini masih lagi kita meniti di bibir kita tentang Islam, masih lagi kita nampak orang mengamalkan Islam. Agama Allah itu sampai ke hari ini masih lagi dijaga. Alhamdulillah. Dan itu antara keunikan yang Nabi sampaikan. Kan kita banyak agama kan di dunia ni kan. Tapi Allah nukilkan dalam Al-Quran satu-satunya agama yang diterima. Ayat tu kena ingat. Ayat yang diterima. Agama yang diterima Allah iaitu agama Islam. Baiklah. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu jawab dalam ruang komen, hanya di bibir masing-masing. Bila abang sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak perlu di komen pun. Di hati kamu terkumat kamit menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, adik-adik dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia berjuang bersama para sahabat, bersama tabi-tabi'in dan sebagainya untuk mempertahankan agama Islam. Abang cuba ceritakan serba sedikit tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sudah pun menyempurnakan agama Islam itu. Maksudnya, dia beritahu kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sesungguhnya agama Islam itu telah sempurna. Tahukah apa respon Abu Bakar? Agak-agak apa responnya? Rasanya biasa nih kalau yang ikut program, yang dengar cerita-cerita pasal sirah Nabi, memang kita akan dengar cerita ni sebenarnya. Tapi jika kamu ada versi lain cerita yang daripada apa yang abang cerita, ringan-ringankanlah tangan untuk DM abang. Bang, cerita yang saya dengar daripada versi ustaz saya macam ni.
Tapi ini daripada 28 tahun abang mendalami Islam, memahami Islam, sampailah cerita ni abang sentiasa ingat sampai ke hari ini, iaitu respon Abu Bakar ketika Nabi Muhammad mengatakan, wahai Abu Bakar, sungguh Islam itu sudah pun sempurna. Respon Abu Bakar, dia terus menangis. Sebab apa? Abu Bakar pada ketika itu tahu yang Nabi Muhammad misi dalam hidupnya sudah pun selesai. Jadi abang bawa kamu ke satu ruangan ataupun satu tempat, untuk satu bilik. Bilik itu dipanggil sebagai bilik yang khusus untuk kamu fikirkan sesuatu, iaitu kita akan ikut Al-Quran dan Sunnah kan. Sunnah ni adalah pergerakan, iaitu pergerakan Al-Quran bergerak, iaitu Nabi Muhammad ni kan Al-Quran bergerakan kan. Dan Al-Quran bergerak ini kita akan ikut, kalau boleh sebiji, kalau boleh, dia kan buku panduan. Nabi Muhammad ni kan adalah buku panduan kita kan. Kita akan ikut semula apa yang Nabi Muhammad pernah buat. Jadinya di sini kan Nabi Muhammad, kan Abu Bakar tadi nangis sebab apa? Nabi Muhammad ni sudah selesai misinya dalam hidup untuk rahmatan lil alamin. Dan disitulah mulanya Nabi Muhammad akan diangkat ataupun diambil oleh Allah, iaitu wafat. Dan memang sedih, Abu Bakar memang sangat sedih sampai Umar nak dapat terima dan sebagainya. Dan apa perkaitannya dengan kita? Apakah sunnah yang kita akan ikut? Maksudnya di sini, Nabi Muhammad diturunkan sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai rasul, dan dia tahu misi hidup dia. Dan bila dia selesai misi hidup dia, dia akan diambil oleh Allah. Cuba kaitkan dengan diri kita juga. Boleh jadi setiap daripada 19 orang yang tengah menonton ini, kalau kamu tahu misi hidup kamu, kamu berjuang dengan misi hidup kamu, dan kamu menegakkan agama Allah, kamu ada misi hidup tersendiri. Mungkin ada orang misi hidupnya sebagai perika fashion, Rizalman. Ada orang misi hidupnya mungkin sebagai seorang penyanyi yang bertakwa, nasyid dan sebagainya. Ada juga orang sebagai orang yang memberi nasihat, misi hidup dia. Ada juga seorang ibu yang membesarkan 8 anak, itu misi hidup dia. Ataupun sepanjang hidup dia sebagai seorang pemimpin yang bertakwa, menjadi contoh sekalian alam. Abang ceritakan sebenarnya ni cerita Tok Guru Nik Aziz, iaitu di mana di waktu dia wafat, di waktu dia meninggal tu, waktu dia meninggal abang ada di Kelantan. Keadaan memang sangat macam merelakan dia pergi sebab apa? Setiap tugas yang Tok Guru Nik Aziz tu sudah selesai. Bayangkan Tok Guru Nik Aziz, ini abang cerita sikit lah sebab abang berada di Kelantan pada waktu itu. Tok Guru Nik Aziz meninggal dunia pada ketika waktu tu banjir besar di Kelantan dan abang ada di situ. Selesai banjir besar, semua dalam keadaan tenang sudah, baru Tok Guru meninggal. Dan jujur cakap, abang ingat lagi cerita waktu Tok Guru Nik Aziz ni meninggal. Pada waktu itu, semua orang tengah berdoa supaya kesihatan Tok Guru Nik Aziz ni sehat. Pada jam 9.20 something malam. Waktu itu pada ketika itu, abang dalam perjalanan mau ke sekolah MRSM. Kami ada usrah. 9 malam macam tu kan. Lepas tu, kami kan dapat dalam WhatsApp dulu. WhatsApp masuk Tok Guru dalam perjalanan balik. Tok Guru dalam perjalanan balik. Kami semua lega. Dalam 9.30, masa tu abang buka tingkap. Kereta Ayub, abang buka tingkap dia. Lepas tu, dalam sekitar 9.34 macam tu lah. Tiba-tiba, kan abang suka kalau perasan adik-adik yang rapat dengan abang, kalau abang ikut kereta kan, lepas tu kamu buka tingkap, abang suka tangan-tangan macam ni kan. Tiba-tiba sejuk. Jujur cakap, sejuk. Lepas tu Ayub, macam tu. Terus yang Ayub sejuk dia ni lain. Sebab Ana tahu, Ana kan suka pegang-pegang angin dan sebagainya kan. Sejuknya Ayub, kenapa ni ya? Macam tu kan. Terus dapat masuk mesej Tok Guru Nik Aziz setibanya di rumah, ketika keluar discharge daripada hospital, setibanya di rumah dalam beberapa minit macam tu meninggal dunia dalam keadaan tenang. Cuma yang abang mau ceritakan di sini adalah, boleh jadi setiap daripada kita mengambil kisah Nabi tadi. Nabi ada misi hidupnya, iaitu memperbetulkan akidah umat Islam, menyempurnakan Islam di muka bumi, maka Nabi Muhammad akan diambil. Sama juga macam kita. Boleh jadi setiap daripada kita ni ada misi hidup masing-masing. Dan misi hidup masing-masing itu kita sendiri yang tahu. Okay? Dan orang sekeliling pun boleh tahu. Macam abang, masa tu abang dengan Ayub, kami ada berkongsi tak ni kan, lepas tu, jadi Ayub, aku apa? Lepas tu abang macam, kami sajalah teka-teka. Mungkin kau Arin adalah orang yang paling disayang oleh semua orang yang kenal kau?
Lepas tu kau jenis yang suka bagi nasihat dengan orang, mungkin itu misimu. Kau tahu abang cakap apa dengan Ayub? Bah, kalau itulah tugasku, aku main-main lah supaya lambat lagi aku mati. Waktu tu bergurau je lah, nada bergurau, kawan-kawan kan. Cuma, kalau kita teliti betul, setiap daripada kita, macam Ayub semalam kan. Ayub, ayah dia meninggal dalam keadaan dia sudah selesaikan, macam bagi simbolik. Dia pergi ruang tamu. Yang abang ingat cerita dia pergi ruang tamu, dia bawa kunci rumah dengan buku bank kah, buku kewangan rumah. Waktu tu dia di ruang tamu, dia letak di meja kan, tak silap, macam tu. Terus dia bawa cerita anak dia ada 3 orang. Ayub anak yang kedua. Lepas tu Ayub ada abang dia sulung, tu adik perempuan dia. Lepas tu diorang bercerita di ruang tamu tu, cerita pasal macam mana keluar masuk duit, macam mana rumah ni apa semua. Esok dia, itulah, kita sedih balik. Baiklah, panjang pula kan cerita kan. Dan juga terima kasih kepada semua 20 orang yang hadir pada hari ini. Ya, abang cuba respon dulu chat-chat yang ada di sini sebelum abang respon chat. Lepas tu abang panggil satu-satu nama dan abang akan jemput tetamu jemputan kita pada malam ini. Ada tetamu ya. Tetamu yang apa ni? Abang hai dulu. Assalamualaikum semua. Abang perasan tadi Herman kata time meeting rambut lain. Untuk pengetahuan semua, siapa yang menunggu abang tadi, kan abang cakap semula-mula 9.30. Lepas tu 10.15 kan. Abang ada meeting persatuan. Dan masa meeting persatuan tu dalam keadaan lain lah. Dalam keadaan lain. Abang cuba untuk setkan untuk fasa yang kedua abang bersiaran langsung ni bersama kalian. Abang bocor rahsia lah ya. Abang pakai 2 pakaian je. Ini dengan yang biru semalam. Tukar-tukar. Okey, dan juga ada yang cakap dengan abang. Adik abang ni. Dia cakap mana? Salam 2 hari lagi mau Ramadan. Ya. Kirim salam dengan rambut bang. Ya, kejap Okey, rambut bagi tahu. Waalaikumsalam dia bilang. Okey. Wah, tetamu. Ya, hari ni kita akan ada tetamu. Okey. Nasib baik abang cerita pasal perihal sahabat abang punya ayah tadi tu, dia baru masuk. Assalamualaikum Ayub. Ayub, kau enta nak join live malam ni, sedia pakai earphone. Mana nak tahu anak invite enta untuk go live with Ayub. Okey, Assalamualaikum. Muaz, Ridu, Amin, Sofiana, Amir, Satriani, Shasha, Hidayah, Hazrazul, Ain, Aliana, Aida, Yusniza, Zuhairi, Wahida, Yumina. Wah, Yumina ni first time kau masuk ni kan Yumina. Nazira, Syuhada dan juga Wani Kastian. Assalamualaikum semua. Harapnya semua dalam keadaan sehat-sehat belaka. Terima kasih belanjakan data kamu untuk join live abang. Terima kasih. Mungkin sekarang ada yang berkedudukan duduk, ada yang duduk atas meja, ada yang baring, ada yang di luar, ada yang pergi cari lain, mana lain. Takut lari dan sebagainya. Manalah tahu kan. So, abang hargai usaha kamu semua tu. Assalamualaikum kepada Ima. Abang ada adik usra abang juga ni yang tengah join. Nama dia Ima. Cik Kalbu tu adalah adik usra abang yang pertama dalam hidup abang. Dalam hidup abang pertama kali dapat adik usra ada 14 orang. So, Ima antara salah seorangnya. Sarima Masa. Kan Ima kan? Ada lagi ke Ima di dalam tu? Kan dia suruh keluar. Okey lah. Macam biasalah kita lapor-lapor dulu kan pasal semalam, pasal hari ini. Dan juga Alhamdulillah PKP sudah fasa yang masih kita berada di fasa yang ketiga untuk hari yang ketujuh. Hari ketujuh itu juga abang bersiaran langsung dengan kamu semua. Dan juga masuk maghrib tadi kita sudah tinggal 2 hari lagi. Betul kan Ali? Nah, abang dapat teka kau tengah di atas meja mencari line. 2 hari lagi kita akan ke Ramadan. Ima, waalaikumsalam. Ya, betul-betul. Tu, Ima ni adalah beauty consultant untuk Mary Kay. Kepada semua yang mau pakai Mary Kay, sambil-sambil promosi juga Ima. Nah, abang pengguna Mary Kay. Sempat lagi sebab botolnya warna hijau. Tidak jugalah. Dan juga adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, untuk PKP kita sudah masuk hari yang ke-35. Wow, kita sudah sebulan lebih. Abang baru 2 kali keluar rumah. Yang selebihnya tu abang di rumah, dekat sebulan lebih lah juga. Baiklah adik-adik dirahmati Allah sekalian, abang sudah greet kamu semua tadi. Baiklah, seperti biasa juga abang minta doakan kepada 21 orang yang setia menonton ni. Abang akan sentiasa cakap dengan kamu, tengok bilangan tu. Sebab dia akan
19, 20. Dia akan di situ-situ je, pusing-pusing di situ. Alhamdulillah. Jadi apa kabar semua? Sihat juga? Baiklah. Menyelit lagi. Ya Bamin, biarlah Bang menyelit. Yumina, kirim salam keluargamu, sehat juga kita. Hasfazera, Assalamualaikum Hasfazera. Hasfazera ni pun antara adik usra abang juga. Yumina pun adik usra abang juga. Has, go live kita sama-sama, jom. Cik. Assalamualaikum kepada yang baru saja masuk ke dalam live abang untuk kali yang pertama. Nah, reunion kamu, Hasfazera. Patutlah abang cantikkan. Iya, abang cuba untuk cantikkan di sini dan juga cantikkan di sini. Kan? Wah, wah, wah. Kau pikir separuh mati aku membeli. Kau tahu harga berapa gak tu benda? Bikin potong kaki. Baiklah, untuk adik yang dirahmati Allah sekalian yang baru saja menyertai live abang pada malam ini, abang akan menggunakan dua bahasa, iaitu bahasa Semenanjung dan juga bahasa Sabah, sebab abang meraihkan adik-adik abang ataupun sahabat-sahabat abang yang daripada Semenanjung. Jadi, tak kisahlah, bahkan kita tertukar-tukar bahasa. Okay? Yang orang Sabah pelik tengok aku cakap Semenanjung. Yang Semenanjung lagilah pelik tengok abang berbahasa Sabah. Jadi ikut kamu lah, mana yang kamu mau. Kamu makanlah tu. Baiklah adik-adik dari Allah sekalian, hari ini kita akan bercerita tentang perubahan mencari Tuhan. Okay? Untuk live terakhir, untuk fasa yang kedua ni, abang akan lebih kepada santai-santai, bercerita-cerita dengan kamu semua. So, Faidi Mawardi. Assalamualaikum Faidi. Mesti dia terkejutkan asal dia masuk. Asal Abang Arin bagi salam ni. Jadi adik-adik dirahmati Allah sekalian, 16 minit sudah kita berlangsung. Seperti yang abang janjikan juga, abang akan lebih kepada Q&A lah. Perkongsian pada hari ini lebih kepada Q&A. Kita akan, itu abang Faidi, kita akan Q&A lah. Kita akan sesi soal jawab. Abang akan jawab soalan-soalan ni berdasarkan soalan-soalan yang kamu bagi di dalam abang punya story. Apa tu story apa? Story IG. Dan abang jemput juga, so abang boleh panggil masuk surah kali kan. Abang jemput kepada tetamu kita pada malam ini. Ini pun juga daripada request orang. Abang paling pantang kalau orang request. Jadi kalau orang request, bang ajak dia ni bang. Jadi abang punya, okey abang akan usahakan. Jadi untuk pengetahuan kamu juga, abang ada dia ni antara orang yang keempat sebenarnya untuk abang ajak. Kau last choice. Oi, tetamu yang ada di dalam tu, kau adalah last choice. Padan muka kau. Abang ajak satu ni nervous. Abang ajak satu ni cari apa tu, tak biasa live. Abang cari satu ni ada kelas online. So abang pergi yang keempat ni without any macam alasan macam yang bolehkah abang ajak kau live malam ni? Abang sudah ajak 3 orang tak? Abang tak suka beralasan. Abang just ajak je. Dan alhamdulillah dia on. Sebab mungkin ketagi sudah kali kan. Jadi abang jemput tetamu kita pada malam ini. Kami akan sama-sama jawab soalan-soalan yang kamu bagi tadi. Macam-macam soalan abang dapat. Dan terima kasih jugalah dengan soalan-soalan yang kamu bagi, sebab menampakkan soalan-soalan yang kamu bagi sangat dekat dengan jiwa abang. Maksudnya kamu tanya soalan berdasarkan apa yang abang fikir, apa kemampuan abang untuk menjawab. Jugalah, wah, adik-adik aku ni faham juga apa yang aku mau sampaikan. Iyalah, setiap daripada kita ni, kalau kita senaraikan diri kita sebagai apa tu, kita kategorikan diri kita sebagai ulama. Nah, kau jangan buat surprise. Ya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Amin. Jelas juga suara? Sangat jelas, tapi kau buffering. Kenapa buffering? Jelas je saya tengok mukamu terpampar. Kau ni. Kau nampak suara pergerakan abang okey je? Okey, jelas. Kau punya videomu okey juga, Min? Okey juga. Okey juga. Terlebih jelas. Kamu semua yang ada di dalam... Mau request balik kah? Kita request balik kah? Okey, suara sengau tu masalah tu. So adik-adik dirahmati Allah sekalian, pada malam ini abang menjemput sekali lagi adik usra abang atas request seorang sahabat abang untuk menjemput dia sekali lagi. Sebab abang sudah cerita tadi 3 orang tu kan. Diorang nak mau, jadi abang nak paksa lah. Jadi abang jemput Amin okey.
Lepas tu bila Amin kata okey, baru abang bagi tahu. Dorang nak mau terima abang punya guest Min. Macam tu lah abang macam sudah dia terima, baru abang bagi tahu dia siapa 3 orang. Abang ada jemput. Wow. Paidi. Anyayong hasayong Amin. Ada muka tu dah? Dah nampak muka Min? Rindu bang Min kalau Oh. tengok mukamu. Sudahlah gelap, nak nampak lagi. Ya, bang, sudah pula kita tadi try kan. Tadi Kita okey bersiaran sih. langsung. Dia pakai mic ni. Dia pakai earphone. Dan sangat jelas suara dia. Betul kan? Kepada semua peminat. Kau nampak ke scroll apa ni? Ruangan komen. Kau nampak? Nampak. Nampaklah berjalan-jalan tu kan. Okay. Lepas tu muka abang jelas. Mukamu pun jelas. Bagi kau lah. Ya. Kenapa tiba-tiba ada instrumen Dan ni? juga abang mau tanya. Bukan instrumen. Zikir Alah. yang kau minta tadi. Oh tidak, saya terdengar lain. Minta maaf. Saya ni seram-seram jadi luar kereta. Masih dah nampak muka? Masih. Okey, kepada semua adik-adik yang tengah live ni, nampakkah muka Amin? Kalau enggak kita terus siap macam hari tu. Oh, Amin, Aki punya suara ada, muka enggak ada. Okey, nafasmu dalam telingaku, Min. Min, kau pakai mungkin earphone dah perlu pakai. Tidak, headphone. Kalau saya tidak pakai, okey gitu. Coba kau try dulu. Kita try lagi sekali ya. Okey. Wakarimashita. Okey. Kita santai-santai je. Ya, banyak juga soalan yang abang dapat daripada penonton di rumah, baik pun di studio. Dia ada mukanya kesian. Lepas tu syuhada pula. Ternampak nama syuhada. Assalamualaikum syuhada. Banyak soalan ya. Kita pun kadang macam tak nampak. Kita cuba untuk sekali lagi ya. Kesian Syamin, tiada earphone-nya. Dia pakai headphone. Headphone dia, wallah alam. Kenapa kau buffering, Min? Okey kah? Loading kau. Kamu tengok kamu tengok senyuman besarmu tu bayang boleh terbuka sampai ke belakang. Masih lagi? Masih. Kenapa pertemuan kita hari ini macam disekat-sekat? Kenapa ya, Min? Ada yang tidak halalkan kali? Aduh, enggak nampak Amin. Suara dengar jelas sampai napas-napas sekali dengar. Baru angkat. Barang ke apa? Si Paidi tengah menghiburkan penonton di rumah. Amin. Ya saya. Suaramu jelas, tapi gambarnya enggak ada. Dorang mau tengok mukamu. Muka ni aset. Bukan muka, senyuman. Iya. Yalah, senyuman tu tak akan jadi kalau tak di muka kan. Pelik juga kalau senyuman tu di bahu. Aduh. Alah. Jadi macam mana tu? Nak tengok muka lah kan? Okey juga kamu tak tengok Amin punya muka? Kapus kau, Amin. Kau nampak komen kat satu kah? Nampak. Semua komen saya nampak. Bang, tak nampak mukamu gelap. Okey lah, Min. Mau cuba lagi sekali kah? Kali terakhir. Kalau tidak ada juga, maka janganlah kau masuk live ni, enggak apa? Okey, kita cuba sekali lagi. Begitulah bah dugaan kita buat live ni kan. Kali mau buka pintu balik kan. Tengok muka Abang Zam kali baru. Pakai kuku putih dulu. Man, try. Fadiana Nadirah. Fadiana, nanti abang urus buku yang kau order. Yang Fadiana order tadi. Okay, abang dah dapat payment dah. Okay, sambil-sambil tu kita doakanlah deragaman ni kamu tengok muka dia. Deragaman ni nama dia Nur Amin yang berumur 23 tahun. Ya Allah, tua sudah kau. Tua lagi aku.
Ada? Tidak? Masih juga sama, banci sah. Tak kuat lain di rumahmu, Min. Hai, biar betul. Tadi oke shop pula kita video. Yalah, tadi dia personal video chat. Yang ni pula, apa ni? Live. Kan Live saya dan mau ramai video orang di tengok. kandang ayam. Di situ kan lain paling kuat. Setakat nih. Kau main-main. Okey lah, Min. Jadi kita teruskan jalan. Sekarang pun sudah minit yang ke-25. Oh. Saya Okey. ambil earphone lah. Ada earphone saya try dan lepas tu kalau nggak jadi juga anda apalah. Tiada itu. Okey. Sambil-sambil tu, Amin. Okey. Assalamualaikum. Salam. Baiklah, adik. Dirahmati Allah sekalian, sementara kita menunggu Amin masuk ke dalam live ni, abang buka dengan satu soalan yang abang dapat daripada penonton di rumah. Penonton di rumah. Abang pilih dulu ada banyak soalan ni. Okey, abang tertarik dengan soalan ni. Soalan dia soalan simple-simple je pun. Tapi abang cubalah untuk jawab. Kalau soalan simple daripada ni, okey, baiklah. Adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, ada Samsiar. Oh, Assalamualaikum Samsiar. Wah, Samsiar ada join. Tepat-tepat aku buka ni pula. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, permudahkanlah aku untuk menjawab soalan ini. Ya Allah, baiklah. Soalan daripada viewers abang, followers, dia cakap tips untuk perbetulkan kawan kita yang suka cakap buruk tentang kita. 1. Daripada abang, reunion kamu di dalam. 1. Daripada abang. Mungkin masalah lain dengan kau, Samsiar. Beritahu kalau kamu tak jelas suara abang dan sebagainya ya. Okey. 1 juga, untuk soalan tips untuk perbetulkan kawan kita yang suka cakap buruk tentang kita berdasarkan pengalaman abang. Pengalaman abang ada juga pengalaman kawan-kawan yang cakap buruk tentang kita. 1. Untuk soalan ni, kalau abang dapat soalan ni sebenarnya abang mau je tanya orang tu balik. Macam mana kau tahu orang ni cakap buruk pasal kau? Adakah kau tahu daripada kawan yang lain? Ataupun kau tahu daripada dia sendiri? Ataupun bagaimana? Okay, Assalamualaikum kepada yang baru masuk. Cuma secara umumnya, kalau abang mau jawab persoalan ini, tips untuk perbetulkan kawan yang suka cakap buruk tentang kita. Baiklah, adik-adik dirahmati Allah sekalian, antara perkara yang abang akan sentiasa ingatkan kamu semua, dan juga kenapa abang berani untuk menjawab soalan-soalan seperti ini, kita mengambil dalam surah As-Saff. Ya ayyuhallazina amanu. Aduh, abang dah ingat pula dia punya itu. Tapi ayyuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'anna bunyanun marsus. Itu dalam surah As-Saff, kamu boleh cek dalam surah As-Saff sendiri ada mengatakan, iaitu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dia kata besar kemurkaan Allah jika kamu tidak buat dengan apa yang kamu perkatakan. Maksudnya di sini, setiap pergerakan kita pastikan semua. Contoh, kau solat, bila abang nasihatkan kau solat ya, maksudnya bila dia nasihat orang tu suruh solat, maksudnya dia sendiri solat. Faham kan? Baru besar kecintaan Allah kepada mereka yang yang buat berdasarkan apa yang diorang cakap. Macam tu juga. Jadi, adik-adik dirahmati Allah sekalian, dalam kita mau memperbetulkan kawan kita, abang suka gunakan macam kalau kita mau perbetulkan orang tu. Contoh, dia suka cakap buruk. Kita mulakan dengan diri kita dulu untuk tidak cakap buruk pasal orang. Macam itulah. Dia mula pada diri kita juga. Salah satu paling penting dalam pembinaan individu Muslim ni sebenarnya, dalam kita mau menyantuni orang sekeliling, santuni dulu diri kita. Macam ni kan, suka cakap buruk tentang kita. Dan kita pun bersangka buruk dengan dia. 2 kali 5 rupanya, kita sangka kita baik. Ada abang pernah kongsikan Ibrahim Adham baru-baru ini. Ibrahim Adham ni adalah wali Allah. Iaitu wali Allah yang tidak mengambil kesempatan, tidak melakukan kebaikan atas keburukan orang.
Jangan sesekali kamu buat kebaikan atas keburukan orang. Contoh, keburukan orang tu tak tutup aurat. Keburukan orang tu couple. Keburukan orang tu hisap gam. Keburukan orang tu kuat mengumpat. Jangan kau sok-sok, janganlah kau kawan sama si A tu. Dia mengutuk kau tu. Kau tengok macam aku. Aku baca Quran, aku sentiasa positif. Jangan kau ikut dia. Nampak kan? Orang nampak kau baik, tapi sebenarnya kau tengah burukkan orang. Macamlah situasi macam ni juga. Dalam kita mau memperbetulkan di sekeliling, sebenarnya salah satunya, terutamanya macam kawan kita ni kan, salah satunya tips untuk kita perbetulkan diri kita. Dan lagi satu, sebenarnya dalam kita menyantuni orang ataupun memberi nasihat ataupun teguran, Imam Malik, kalau abang tak silap, dia pernah bercakap, Imam Malik ya, dia cakap dalam kita menegur orang, jangan tegur di khalayak. Kalau tegur di khalayak, itu menghina, bukan menegur. Kalau menegur secara personal, abang lebih suka macam contoh lah, abang ada masalah dengan Ima lah konon, si Ima Cik Kalbu ni kan. Abang ada masalah dengan Ima. So abang akan cuba personal dengan dia. Dan kalau macam situasi muslimin senang lah kita personal muslimin. Lepas tu kalau melibatkan muslimat, abang agak strict sikit lah. Bukan strict apa, untuk menjaga diri abang juga. Abang akan lebih kepada macam contoh Ima ada masalah dengan abang. So Ima bawa kawan yang dia percaya. Kan perempuan ni kan sisterhood dia kuat kan. So mungkin Ima dia pilih Ain. Datang berdua, lepas tu abang akan nasihat. Ima ada masalah macam ni. Musyawarah. Abang mengambil satu kisah para sahabat, 4 sahabat ni kan. 4 sahabat ni dalam dorang menjadi khalifah mentadbir bumi, dorang adalah 4 khalifah di mana dorang tidak pernah melakukan keputusan sendiri. Semua musyawarah, semua bincang. Sampaikan satu tahap. Contohlah kan, kita ambil jalan A, tapi semua orang jalan B. Dia tak, kalau sahabat dia macam yang dia nampak macam jalan A ni betul, tapi dia akan ndaklah, jomlah. Dia akan pilih yang ramai-ramai. Dia macam mana para sahabat dulu, antara kenapa hebatnya para sahabat ni dibandingkan umat yang lain, sebab apa? Kepatuhan dan kebersamaan dorang dalam membuat keputusan tu sentiasa sama-sama. Tak pernah yang macam jom kita jalan pergi masjid, ndaklah aku kali. Ndak dah. Terus okey jom. Tiada. Dia tiada dengan pendapat sendiri. Dorang sentiasa macam, ya Allah jangan tinggalkan aku dengan aku sendiri. Ya Allah sentiasalah aku dengan orang-orang yang baik dan sebagainya. Okey? So harapnya untuk tips memperbetulkan kawan yang suka cakap buruk tentang kita, antara macam abang bagi tahu tadi, perbetulkan diri dan kau sentiasa keep buat baik. Jujur abang cakap, pengalaman abang sendiri, abang ada orang-orang yang burukkan abang. Tapi tahu apa yang abang buat? Orang baling abang batu, tapi abang baling bunga saja. Bunga aja abang bagi. Sampai satu tahap, kamu tahu tak apa yang terjadi dengan orang yang buruk dengan abang? Tak tahulah macam mana cerita dia kan. Orang tu burukkan abang. Lepas tu dia sebarkan keburukan, kononnya abang ni buruk dengan orang someone. Lepas tu yang someone tu rupa-rupanya kawan abang juga. So dia bagi tahu, kenapa kau diburuk-burukkan? Aku sepanjang kenal kau bukan begini. Siapa cakap aku buruk ni? Oh, yang budak ni. Terus yang, rupa-rupanya ada masalah hati. Kita kena ingat sebagai seorang Muslim ni, kita memang akan ada Muslim yang dengki dengan kita juga. So benda tu kita kena hati-hati. Sebab itu yang kita kena sentiasa minta maaf dengan orang sekeliling. Kan kalau sebelum tidur kita kena minta maaf dengan orang sekeliling kan. Sebab itulah kita tak tahu, mungkin cara kita, bestnya aku ada telefon baru kena beli. Tapi kawan kita tu, bestnya, tapi dalam hati dengki. Betul, orang akan sentiasa dengki dengan kelebihan kita. Itulah kalau kamu, ini juga tips abang dengan kamu semua jugalah. Kenapa kawan kita cakap buruk dengan kita boleh jadi sebab sifat dengki itu. Jadi untuk mengelakkan sikap dengki ini ditekan, kalau diri kita ni adalah komputer kan, ditekan folder, macam-macam folder baik hati, folder dengki, folder cemburu. Kalau asyik-asyik kita tekan benda sensitif dia, contohlah kita cakap, bestnya hari ni duitku RM20. Dia paling sensitif dengar RM20. Hari-hari kita sebut pasal duit, bestnya aku kena bagi duit 500. So dengki dia makin kuat. So dalam kita bersahabat ataupun menyantuni manusia ni, kita sentiasa macam yang antara pesanan Habib Ali Zainal, ini contoh ni, macam sekarang ni ada orang dengki kan yang abang pegang iPad, contoh macam ni kan, ini rezeki abang. Ini antara Habib Ali Zainal ajar, ini rezeki abang, dan abang percaya 19 orang ini rezekinya lagi melimpah ruah. Cantik kan? Dan juga abang elakkan juga kamu cakap, Habib Ali Zainal sendiri pesan, dia cakap kalau ada orang rezeki dia lebih, jangan sebut untunglah. Kau dapat balik Sabah kah? Untunglah. Untunglah tu adalah mengajak, boleh katakan Habib Ali Zainal sendiri cakap, dia cakap
perkataan untunglah itu menggalakkan kamu untuk dengki. Untunglah. Tapi cantik adalah wah, tahniah rezekimu. Itu lagi cantik. Nampak kan? Dalam segi dari segi penggunaan perkataan pun kita sangat penting sebenarnya. Okey, selesai untuk soalan pertama. Padahal banyak lagi soalan ni. Okey. Kita cuba jemput deragaman semula. 35 minit sudah kita bersama. Okey lah, Min. Hah? Assalamualaikum, Amin. Waalaikumsalam. Ya. Seramnya gelap pun ni. Pas hidup bah lampu. Gelap dah. Dan semua masih hidup lampu. So, kereta aku ni berselerak Mesti. sikit. Lampu terang pula, tahu? Padan juga kau. Okay. Baiklah. Jelas So, dah muka? Muka still buffering lagi lah. Tapi semua adik-adik yang ada di dalam ni nampak suara Amin jelas kan bagi kamu kan? Bagi kamu. Kepada semua followers abang, jelas ke suara Amin? Amin? Ya saya. Okay. Ya saya. So sehat juga kau, Amin? Sehat. Alhamdulillah. Masih diberi kesempatan untuk bersama dengan kalian. Apa perasaan bila dijemput untuk kali yang kedua? Bersyukur sebab jahil-jahilku begini pun masih diberi kesempatan untuk berada dalam kebaikan. Jadi syukur alhamdulillah. Allah. Jangan kau bikin touching Min biarpun tak nampak mukamu. Oh ya kah? Okey, sebelum kita menjawab beberapa soalan yang sempat ni, Ya. abang mau tanya jugalah, macam apa perasaanmu selepas kita buat live baru-baru ni? Jujur pertama bila live saya rasa saya masih kurang kan. Biasalah so kita ni kadang-kala bila kita bersendirian setan menghasut, kita rasa macam yang kita lah yang terbaik. Hakikatnya tidak. Bila kita bersama dengan orang-orang, bersebelahan dengan orang-orang yang baik dan apa, di situlah Allah akan bagi tahu tidak, jangan sombong. Masih ada lagi yang lebih baik kan. Yalah, dan tapi rasa best lah. Sebab kenapa? Selain berkongsi ilmu, dapat ilmu baru, banyak ilmu baru dengan para penonton sekalian. Jadi boleh Amin kongsikan satu ilmu baru yang Amin dapat masa live baru-baru ni? Satu ilmu baru yang saya dapat. Kejap, saya nampak kamu punya chat ni. Jadi saya terbaca chat. Salah satu ilmu baru yang saya dapat adalah meraihkan walaupun kita berbeza pendapat. Karena apa kita dalam tidak. Karena apa kita dalam kita berkelompok kan. Rambut sama warna tapi hati berbeza-beza kan. Okay. Jadi ya itulah. Alhamdulillah. Baguslah. Alhamdulillah. Itulah antara ilmu yang Amin dapat kan sepanjang kita buat live baru-baru ni yang kita bercerita tentang adab menerima ujian. Kan Min kan? Betul. Okey, Min, abang bagi kau satu soalan dan abang bagi kau satu soalan ni. Soalannya. Dan cubalah untuk jawab. Abang pilih sembarang tak ni ya? Boleh. Jangan pilih soalan saya sendiri ya. Okey. Okey, inilah Min. Soalan ni. Nampak Min? Ya saya. Okey. Abang bacakan soalan dia. Okey, apa yang membuatkan Abang Amin ni istiqomah dan macam mana bagi Abang Amin ni untuk lembutkan apa hati? soalannya? Okey. Alah, nak dengarlah soalan. Okey, soalan dia, abang ulang semula. Apa yang membuatkan abang istiqomah dan macam mana abang untuk lembutkan hati? Maksudnya macam mana kau istiqomah dan macam mana juga kau lembutkan hati kau?
macam mana istiqomah lembutkan hati. Saya minta maaf, saya tidak jelas suara dia. Mau apa kau, Min? Begini, Pak Min. Ya saya. Dia kata, macam apa yang membuatkan kau istiqomah, Min? Satu-satu. Itu soalan dia. Okey. Minta maaf, soalan tidak jelas tadi. Kalau abang kasih khusus lagi, apa yang kau buat untuk kau istiqomah dalam kebaikan? Okey, jadi pertama sekali saya masih tidak terlambat larikan orang-orang di dalam. Minta maaf lah untuk lambat kan, ada masalah lain lah. Tapi tidak menghalang untuk kita saling bertemu jiwa ke jiwa. Ya. Jadi saya ulang balik soalan sebentar tadi. Iya. Bagaimana kita istiqomah? Betul kan? Betul. Saya teringat dengan kata-kata seorang abang. Selagi adanya iman di dalam hati, selagi itulah akan ada istiqomahnya yang akan berdiri. Sebab kenapa? Kita setiap hari kita istiqomah tidak lain tidak bukan berdasarkan iman yang bersisa di dalam hati. Jadi kepada mereka-mereka yang masih meyakini mereka itu sedang berusaha dalam istiqomah, ya, itu bermaksud mereka beriman, masih beriman. Itu yang saya ulang balik kata-katamu tu, selagi ada iman di dalam hati. Abang quotekan kata-katamu, selagi ada iman di hati. Selagi ada iman di hati, selagi itu istiqamah masih boleh berdiri. Wah, selagi itu istiqamah masih boleh berdiri. Kelas sudah. Sebab kenapa? Kenapa dasar istiqamah ni adalah iman. Kita dasarinya dengan iman. Bila kita dasarinya dengan tauhid, bila kita dasarinya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kan, itu adalah sebaik-baik istiqamah. Sebab kenapa? Benda-benda yang baik ni dia akan lahirkan istiqamah yang kepada perkara-perkara yang baik. Tapi bila kita jadikan istiqamah ni dia tidak semestinya istiqamah pasal agama. Kan ada orang istiqamah dengan kejahilannya, ada orang istiqamah dengan kegelapannya. Kan. Jadi Sam, kalau kita istiqamah dengan berdasarkan apa yang disebut tadi, akidah, ibadah, akhlak, agama, syariat, insya-Allah istiqamah yang berdiri itu adalah istiqamah yang baik. Kan? Begitu juga dengan apa yang kita dasarkan istiqamahnya itu dengan lara, benda yang buruk, benda yang tidak baik, kan, penuh dengan mazmumah. Jadi dia akan istiqamah juga, tapi istiqamah dalam keadaan yang tidak baik. Wallahualam. Wah, hebat. Hebat ya Tuan Amin. Jadi jadi Min. Ya saya. Itu tentang istiqamah yang membuat, maksudnya istiqamah ni boleh katakan bukan tertumpu pada istiqamah kebaikan. Keburukan pun boleh jadi istiqamah kalau kita salah langkah. Betul. Ya, betul. Jadi soalan seterusnya pula, Min. Apa yang membuatkan, macam mana kau lembutkan hatimu? Dia kata sebab, dan macam mana bagi abang untuk melembutkan hati? Amin. Melembutkan hati dari segi apa tu? Lembutkan dia hati, mau lembut hati macam sajat lain, dia mau lembut hati macam kebaikan lain. Tak bahaya. Kan? Jadi kita ambil konteks dia. Kita ambil konteks dia melembutkan hati dengan kebaikan lah. Kan, macam mana cara melembutkan hati. Saya teringat dengan satu hadis Nabi. Di mana hadis Nabi, tak silap, hadis Nabi kan? Kalau bukan hadis, kalau salah perbetulkanlah. Di mana dalam badan kita ini ada seketul daging. Ya, kalau seketul daging itu, seketul daging tu baik, dijaga dengan baik, isinya baik, inti hatinya baik, dia akan selembut dengan kebaikan. Dia akan lembut dengan perkara-perkara yang baik. Dia akan lembut dengan kebaikan. Kan? Bersama juga dengan sebaliknya, kalau hati itu diisi dengan benda-benda yang
tidak baik, kurang baik, sangat tidak baik, terlalu tidak baik, hati itu akan keras. Jadi berbalik pada soalan macam mana kita mau lembutkan hati itu, senang saja sebenarnya. Kita isilah dengan benda-benda kebaikan. Ah, cuma bila dia tanya soalan tu kedengaran secara umum. Dia tidak cakap, Iya. dia bilang amalan apa yang boleh lembutkan hati, kan? Dia tidak cakap Iya. ayat Al-Quran apa yang boleh lembutkan dengan hati. Jadi saya pun jawab secara umum. Maksudnya mau lembutkan hati ini tidak semestinya dengan Al-Quran dan hadis saja, kan? Mau lembutkan hati ini pun buat dengan kebaikan, kan? Beramah mesra dengan orang, dan seumpamanya. Okey, terima kasih Min untuk jawapan tu, dan abang kongsikan jugalah sedikit daripada pandangan abang pula. Kalau abang lebihkan, abang macam suka kongsikan apa yang abang sudah buat. Abang ini untuk semualah followers dan juga Amin. Mami abang pernah pesan, iaitu ibu, iaitu mami abang lah, mami abang panggil mami. Mami abang pernah pesan, dia cakap, tahukah Allah suka dengan hambanya, Allah suka dengan hambanya yang lembut hati. Terus abang cakap, tahukah apa yang membuatkan kita lembut hati? Terus aku cakap, apa dia mak? Tahukah kenapa? Terus mami pun ulang-ulang terus dia cakap, tahukah kenapa? Itulah hikmahnya kenapa Allah ciptakan air mata. Lepas tu, cuba kamu kaitkan. Pernah kan Nabi pernah pesan, dia cakap kalau dengar ayat Quran, menangislah ataupun buat-buat nangis, dia cakap. Iya mak, jadi maksudnya hikmah Allah jadikan air mata, menangislah untuk lembutkan hati. Jadi antara satu tips jugalah kan, kita cuba untuk, bukan mau cakap semua benda cepat touching. Kita akan cuba untuk cepat, lembutkan hati ni, kita cepat tersentuh dengan sekeliling. Macam tengok kebaikan orang tu dan sebagainya. Okay, Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah, sekarang berada di dalam live abang ni, dan pun kau dalam keadaan buffering ya kan, tapi tak apa, kita teruskan sahaja. Nampak sudah muka mu? Nampak sudah? Iya, tapi lambat-lambat sikit lah. Anda Pak, tidak ada masalah. Ya. Okey. Biar lambat janji selamat. Wah. Okey. Kalau tak menangis, ni soalan cupu mas lah. Amin, yang tukang soal pasal kegelapan bintang segala bagai itu. Sudah masuk. Sudah masuk kah? Oh. Dia kata kalau tak menangis begitu, tu keras hati. Kalau tak menangis tu keras hati, dia cakap. Jadi macam mana tu Min? Kalau macam, jadi Min, kalau tak menangis tu keras hati lah tu. Kalau nak menangis keras hati? Ini lelaki kah? Kan? Macam mana sekalipun dia, jangankan wanita kan, lelaki sendiri pun pasti akan menangis, tidak pernah menangis. Jangankan lelaki kan, maksud saya, segelap macam mana sekali hati pun pasti ada terdetik untuk merintih. Kan? Fir'aun sendiri yang gelap hatinya pernah menangis. Abu Lahab yang teruknya tu pun pernah menangis. Kan? Ini kan kita lagi yang tengok drama mestilah nangis. Dan lagi satu juga macam abang kongsikan jugalah tambahan jawapan abang kan. Sebelum kau tanya orang kalau tak menangis keras hati, kau pernah menangis kah untuk lembutkan hati? Kau pernah buat? Kalau kau sudah pernah buat menangis, lembutkan hatimu, masa tu baru kau dapat rasa rupa-rupanya kalau tak menangis ni keras hati. Itu daripada abang lah. Persoalannya sekarang sebenarnya, kau sudah buat atau belum? Ini belum lagi buat, sudah kau cakap yang, contohlah kita cakapkan, di mana jalan shortcut? Situ. Kita punya, tak, mungkin di sini nih. Kau cuba dulu. Cuba. Contohlah. Betul. Lepas tu Ayub tambah lagi, dia kata kan menurut psikologi orang yang susah menangis ni itu orang yang lemah. Itulah. Okey, baiklah. Amin, abang dapat rasa kita ni 2 jam ni kali kan? Jangan. Soalnya Tapi bila sebut pasal bila sebut Okay. pasal nangis kan saya teringat dengan satu pepatah. Bukanlah pepatah, mungkinlah kan pepatah. Jika disebut ketawa, tidak ada ketawa yang lebih ikhlas daripada seorang wanita. Jika ditanya air mata, tidak ada air mata yang ikhlas lebih dari seorang jejaka. Jadi lelaki ni mesti pula kalau tak pernah menangis ni.
Okey, teruskan soalan. Pendapat, Yes, teruskan soalan. InsyaAllah. pendapat daripada Muslim adalah dia cakap crying will make us stronger. Maksudnya di situ kan kita akan semakin macam makin kita akan kuat. Ana sebab Ana sendiri pernah rasa lah macam kita ada gunda gelana. Ya, Kemana betul. Ayu pula. Gunda gulana macam resah dan sebagainya. Tapi bila nangis tu kan dia ada satu perasaan yang macam release lah juga. Terima kasih Ayu. Betul. Semalam Okay. pun nangis kan? Betul. Ya. Betul. Rafis nak tampar kau Min. Tolong jangan buat aku nangis malam ni ya. Tidak kan, Abang memang cepat insyaAllah. nangis. Okey. Rafis masuk. Rafis ni hadirnya Rafis Ya, dalam saya. hidup kita ataupun dalam live ni sebenarnya untuk menjadi perencah. Kan kalau kita memasak ni kan. Kita kan Betul. kita memasak. Abang pun masak kah? Secukup rasa. Rafis ni secukup rasa Maggi. Kalau kita Betul, nak pakai pun tak apa. Tak apa. Okeylah. Adik-adik dirahmati Allah sekalian, abang pilih lagi satu soalan ya. Min, kamu soalan apa Min? Soalan insyaAllah apa-apa saja. Kita layan sampai koma. Inilah Min. Macam mana kita mau bersabar dengan hinaan manusia? Abang ada jawapan abang tadi. Okey, sekarang ni soalan dia pula macam mana kita mau bersabar dengan cercaan, makian orang. No. Kalau kau Min macam mana Min? Itu tidak pernah Rindu. lari dari kehidupan kita. Itu kejap Min. Kita Ridu aku blok kau Ridu. Diorang mau kasih nangis abang Dorang Okey, ni jangan memang tu kau tak nangis. Kan? Tidak. Hari ni abang pasang zikir di. Aku nak pasang instrumen. Tidak mempengaruhi. Zikirlah lagi bikin nangis. Jangan bah. Okey, kita berbalik Min. pada soalan sebentar tadi. Kan? Bila kita bagaimana kita mau tangani caci maki ni. Kan? Saya teringat dengan falsafah barat. Kan? Untuk mau berjaya, maju ke hadapan, kau perlu buta, kau perlu lumpuh, dan kau perlu peka. Kau perlu buta, kau perlu lumpuh, kau perlu peka. Kau perlu buta dengan segala rintangan yang berada di depan. Sebab kenapa? Kadangkala visual ni, mata ni, dia boleh memukau kita, mempengaruhi apa yang berada di depan. Jadi selagi kita merasakan benda yang kita itu buat benar, masih berada di jalan, teruskan. Sentiasa pekakan telinga bila mana kita berhadapan dengan cacian, makian orang. Sebab kenapa? Kita tidak akan pernah hidup dengan kata-kata pujian dan mulia, dan kita tidak akan pernah mati dengan kata maki dan hina. Jadi kita pekakan sahaja untuk maju ke hadapan. Dan sentiasa merasakan diri itu lumpuh daripada mengancam orang-orang yang memaki, mencaci kita, menghina kita. Sebab kenapa? Dia maki, dia untung apa? Kita terima makinya, kita untung apa? Tidak ada. Bahkan kalau kita balas, kita pukul pun lagilah kita rugi. Sebab kenapa? Dia kalau kita layan apa yang dia maki, kita seolah-olah mengiyahkan apa yang dia kata. Itulah. Jadi hello, mau maki kan, mau kenapa kan? Abaikan saja. Sebab kenapa? Hidup ini bukan sekadar untuk mendengar dia memekak, memelalak. Iya. Kita fokus saja ke hadapan. Itu benda lah, apa orang kata, asam garam dalam kehidupan kan. Kata mamaku, itu syaitan. Contoh. Okey, teruskan. Itu soalan lah. Itu jawapan. Tengah-tengah kita, itulah. Ya saya. Dan satu juga yang abang nampak komen si Rafis kan. Betul lah juga dalam kita berhadapan dengan hinaan manusia. Satu juga lah kepada yang bertanya ni, mungkin ada di dalam ni kan. Satu juga nasihat abang untuk orang yang bertanya ni dan juga kepada yang semua yang ada di dalam ni. Betul. Hinaan, cacian, kena bagi down, dijatuhkan, kena kutuk, kena macam-macam, dilabel dan sebagainya. Tak perlulah untuk macam risau ataupun kecewa ataupun putus asa. Tahukah kenapa? Satu benda, kalau abang dapat cacian makian daripada orang-orang macam ni, tahan, dan sebab itulah syurga tu mahal.
syurga tu menjadi mahal sebab apa? Dengan ujian-ujian ini. Terkadang boleh jadi juga kita ni masuk ke dalam syurga semestinya dengan rahimnya Allah kan. Dan juga kita kena tahu, boleh jadi hasil daripada kesabaran-kesabaran, ketahanan-ketahanan kita yang kita bina di bumi ni, di dunia ni, itulah menjadi pahala-pahala yang berganda-ganda di sana nanti. Okey? Betul. Sebab itulah syurga tu sangat mahal. Sebab itulah, kalaulah, okey, abang bagi satu jugalah untuk buka mata masing-masing kan. Kalaulah dalam hidup ni semua indah-indah belaka, semuanya best, semuanya apa kau mau semua dapat, orang tak maki kau, orang puji-puji kau dan sebagainya, boleh jadi kau tak akan pernah minta syurga. Betul. Sebab itulah kita diuji macam ni, macam-macam, supaya kita berhajat pada syurga. Betul. Nampak kan? Iya. Nampak. Okay. Dengar. Ada mau tambah, Min? Hah? Ada mau tambah? Tidak, saya terbaca komen tadi. Dia cakap bukan senang mau endahkan orang yang hina kita. Okay. Ya memang bukan senang. Sebab itulah syurga tu mahal. Oh. Betul. Cara Kalau dia senang, ndak murah tu syurga tu. Ya. Betul. Cuma kadang-kadang kita pernah bagaikan macam terikat dengan statement ni, bukan senang mengondahkan orang yang hina. Kenapa bukan senang? Adakah apa yang dia cakap tu benar? Kan. Yes. Jadi kalau tidak benar, kita otomatik akan senang untuk lepaskan benda yang tidak benar, benda yang tidak betul. Ya, benda yang tidak kaitan dengan kita pun. Kan. Kau mencuri kah? Yang Tidak. Kan. Contoh kalau kau mencuri, memang kau akan rasa yang macam lain pula. Tahu. Kalau dah mencuri, buat apa? Contoh dia cakap, Min. Kan. Macam dia cakap. Sebab itu, apa orang kata, orang yang jujur selalu tenang. Orang yang tenang selalu menang. Kan, orang jujur ni selalu bersyukur. Kalau orang yang tak betul. Jujur, dia sentiasa terkurkur saja. Baiklah. Okey, Min. Ya, nampaknya saya. Kita akan sambung lagi. Tidak ada masalah. Saya layan saja. Ya. Okey, kepada 22 orang ni, okey, satu abang mau declare satu declaration. Okey, kepada 22 orang ni, kalau dapat stay untuk live yang kedua ni, stay. Kalau tak dapat stay, tengok siaran ulangan pada esok pagi. Sebab abang faham, ramai adik-adik yang ada di dalam ni, orang yang tidur awal, ada ramai adik-adik di sini ni, macam memang waktu-waktu ini waktu dia tidur. Dan juga satu benda yang abang mau declare juga, kepada Rafiz, sahabat-sahabat abang yang ada di sini dan juga adik-adik abang yang ada di sini, kasih tenang-tenang jugalah si Rafiz tu ya. Sebab adik-adik yang datang di sini kan datangnya untuk menuntut ilmu. Jadi si Rafiz ni macam umpama kalau dijadikan abang ni sebagai speaker moderator, dia orang yang tengah kasih mati mikrofon, kasih on mikrofon, kasih mati mikrofon. Dia macam jadi orang yang, kalau forum yang betul lah kan, lucu lah kan kita nampak orang yang merespon, tiba-tiba tengok dan sebagainya mengacau. Semua orang pun akan tak selesa kan. Jadi Rafiz, adik-adik Ana pun hormat Enta. So Enta pun kena hormat adik-adik ni. Sajo Rafiz kena sound. Jadi siapa yang tidur awal tu? Saya yakin tidur awal tu. Jadi kita akan sambung lagi untuk part yang kedua. Sebab memang abang, salah satu kenapa abang bawa Amin ke dalam ni, sebab salah satunya, tengoklah macam yang Kak Ima tadi dia nukilkan kata-katamu tadi. Selagi ada iman di hati, selagi itu istiqomah masih berdiri. Right? Jadi Min, abang akan matikan awal lah benda ni. Jangan mati ya, mati itu hanya kepada benda-benda bernyawa. Okey Min, nanti kita jumpa untuk live yang kedua. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, kepada yang mau stay, jumpa di live yang kedua. Kepada yang tidak dapat stay dan sebagainya, abang hormati juga apa yang kamu rasa. Jadi kita akan jumpa untuk live yang kedua. Jadi Min stay kau di situ ya. Kasih betul rambutmu. Kasih betul terus ya. So saya ni nak kerja sebenarnya kan. Jadi kalau mau berhias nanti mama pikir saya jalan lagi. Jadi saya coba sebaik mungkin lah untuk berada baik di muka kalian, di mata kalian. Ya. Okey, jumpa di part yang kedua. Okey, insyaAllah. Jangan Rana. Okey, insyaAllah. Okey. Okey, Assalamualaikum ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Keluar dulu kau. Dialog Jo. Okey. Baik. Left dulu kau. Abang mau keluar dalam keadaan cara baik. Mau digambar. Sedihnya. Keluar kau. Gas dibuang. Okey.
So kita jumpa untuk live yang kedua ya. Inilah adik abang, adik surah abang Amin. So jumpa di live yang kedua.